Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لدنا إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحزم من كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وَجْلَا خَبْتَ وَجْهِ اللَّا مَقْبَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ آمين اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada tanggal yang ketiga daripada tahun yang baru 1442 Hijriah, 3 Muharram bersamaan 22 hari bulan Ogos 2020. Sekali lagi Allah izinkan kita melangkah ke tahun hijrah yang baru untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan setiap hari kita diminta untuk mensyukuri nikmat daripada nikmat Allah. Kita bangun sahaja daripada tidur, maka apa yang perlu kita buat adalah kita syukur dengan nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apatah lagi kalau kita masuk pada bulan yang baru. Bahkan Nabi SAW setiap kali masuk bulan baru akan doa dengan doa yang menandakan syukur pada Allah. Maka sebab itulah ulama menggariskan, kalaulah setiap bulan baru Rasulullah berdoa, apatah lagi tahun baru. Sebab zaman Nabi tahun baru tidak wujud. Sebab bulan itu daripada bulan Muharram sampai Zulhijjah, dan mereka tidak meletakkan mana bulan pertama dan mana bulan yang akhir. Tapi setiap bulan Rasulullah masuk sahaja bulan baru, Rasulullah akan berdoa. Kalau masuk bulan baru pun berdoa, apatah lagi masuk tahun baru. Lepas kita melalui 1441 melangkah ke tahun 1442, maka syukurlah pada Allah atas nikmat panjangnya usia. Jadi kita dipanjangkan usia oleh Allah. Kalau siapa yang lahir dan melihat kelahirannya pada bulan dan tahun Hijriah, mungkin lebih dah setahun daripada 1 hingga 2 tahun daripada kita punya tahun miladiah. Kalau mungkin umur kita 60, tahun Hijriah dah 62. Jadi begitulah keadaannya. Jadi insya-Allah kalau minggu hadapan ulang tahun saya punya perkahwinan yang ke-16. Jadi 10 Muharram nak bagi hadiah bulan depan lah. Jadi insya-Allah sebut supaya tuan-tuan bagi hadiah ulang tahun perkahwinan yang ke-16, 10 Muharram. Makan tak boleh, tapi yang bolehnya puasa kan, jadi bagi hadiah insya-Allah. Jadi kita syukur pada Allah atas kurniaan tersebut, dan mudah-mudahanlah kita beringat bahawa apabila melalui tahun demi tahun, sebenarnya ia mendekatkan kita kepada kematian. Bukan menjauhkan kita kepada kematian, tapi menjauhkan kita daripada dunia yang sedang kita diami kepada satu tempat yang kita semakin hampir, iaitu kematian. Andai kita diberikan Allah dengan kebaikan, maka kita akan dapat kesudahan yang baik. Andai diberikan keburukan, maka kita akan dapat kesudahan penyesalan yang besar daripada apa yang kita lakukan. Jadi sesuai dengan itu, hari ini kita akan masuk lanjutan daripada surah yang ke-79, surah An-Nazi'at, pada ayat yang ke-34. Jadi hari ini kita akan cuba habiskan sampai penghujungnya. Kita nak lihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nazi'at yang kita bacakan pada
bulan-bulan yang lalu, dan sehingga hari ini kita masih membicarakan berkaitan dengan surah ini. Allah memulakan firman Allah daripada surah An-Nazi'at ayat yang ke-34, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Dan kemudian Allah menyebutkan apabila datang hari yang bencananya amat besar. Setelah mana Allah sebutkan tentang ciptaan-ciptaan yang Allah jadikan, dengan Allah menyatakan a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kamu yang paling hebat penciptaannya ataupun langit yang kami dirikan akan kedudukannya dan kami meletakkan ia pada tempat yang tinggi. Kami liputi malam itu apabila ditutupi dengan kegelapan, apabila diterangi dengan cahaya. Dan bagaimana kami hampakan bumi untuk manusia, dan daripada bumi kami keluarkan air-air yang mengalir kepadanya, sama ada air itu memancut daripada bawah bumi ataupun ia mengalir daripada derasan-derasan daripada air di bumi. Dan kemudian Allah menyebutkan wal jibala arsaha, dan bagaimana kami jadikan akan gunung ganang itu sebagai ia mengukuhkan dan menjadi pasak bagi bumi. Untuk apa semua ini? Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan ini untuk apa? Allah kata mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk ia menjadi perhiasan dan kegunaan buatmu dan haiwan-haiwan ternakanmu. Jadi kita pergi mana-mana kita ada makanan. Dan hebatnya ciptaan daripada Allah, setiap tempat dia ada makanan tradisional dia. Kita pergi dekat Turki, lain makanannya. Pergi dekat Saudi, lain makanannya. Pergi dekat Mesir, lain makanannya. Pergi dekat United Kingdom, Australia, lain pula makanannya. Setiap tempat ada makanan khusus. Tak payah cerita, luar negara, dalam negara. Johor ada makanannya, Melaka ada makanannya, Negeri Sembilan ada makanannya, Selangor ada makanannya, Kedah ada makanannya, Perak ada makanan. Hebatnya sebab di tempat tersebut ada sesuatu yang Allah jadikan. Untuk apa semua ni? Untuk kita. Yang paling banyak makannya kita. Kitalah makhluk Allah yang makan semua benda. Yang saya pernah misalkan sebelum-sebelum daripada ini. Apa benda tak makan? Kalau boleh nak cari mana kedai baru, kedai mana yang baru buka, cari apa pula? Allahu Akbar. Sahabat saya baru buka kedai baru, kedai makan. Namanya Salai Valley dekat dataran Lakin, yang dimiliki oleh kembara Umrah JDT. Jadi kita bersyarikat Umrah. Buat Umrah tak pergi, tak boleh pergi. Jadi mereka buka restoran Salai Valley. Salai Valley ni dia jual salai-salai. Tuan-tuan yang suka makan masakan lemak cili api Negeri Sembilan boleh cuba, insya-Allah sedap. Saya tak ada, tuan-tuan makan saya tak ada untung pun, kecuali tuan-tuan ajak saya, baru untung. Tapi saya tak ada untung, promosi je. Jadi insya-Allah sedap. Jadi kita ni kalau boleh nak makan semua, cari kedai apa pun, semua ini untuk apa? Untuk memenuhkan apa kita punya kehendak dan nafsu. Tapi kena ingat, semua yang Allah ciptakan ini, kemuncak hujungnya adalah fa'idha ja'atil qamatul kubra. Ketika mana datang kepadamu akan satu bencana yang besar, iaitu ketika mana datangnya kiamat, wahiya dahiyatul uzma, satu bencana yang besar. Tidak ada bencana yang lebih besar berbanding bencananya kiamat. Kalaulah kita sebut dengan gegaran bumi, iaitu gempa bumi, kita sebut dengan hujan ribut, kita sebut dengan lava, letupan gunung berapi, kita sebut dengan taufan, kita sebut dengan tsunami. Ini semua bencana yang kita sebolehnya elaklah. Dan kita tak payah tuan, baru Allah bagi cik je angin, terbang atap rumah. Allah, lubang pula rumah aku ni. Tengok lubang, adik cuba nak minta bantuan. Ketua kampung, cuba cari majlis agama Islam. Tengok, awning sikit je terbang. Itu pun minta bantuan. Awning tak bantu. Awning ni tambahan. Rumah saya pun tak ada awning.
Rumah ada awning kopak sikit, mana boleh bagi bantuan. Asas okey kan. Kalau yang tempat dia renovate, dia tambah baik, hilang, tak apalah, nak buat macam mana. Baru angin sikit habis. Tapi Allah kata ketika mendatang bencana yang besar ini, inilah bencana yang paling dahsyat. Ia akan menghimpunkan semua yang pernah kita dengar. Taufannya, gegarannya, gempa buminya, letupan gunung berapinya, tsunaminya, hujan panasnya, semua akan terhimpun pada waktu itu. Dan dikatakan allazi ta'ummu bi ahwalika kulla syai'in, dan tidak ada yang terlepas, semua akan kena. Ada berbeza dengan ribut yang kita lihat. Alah, tu luar negara, gempa bumi, Malaysia tak kena. Gunung berapi, mana ada Malaysia gunung berapi? Kita akan kata kita selamat. Tetapi ketika mana hari kiamat, semua tempat kena. Tak ada tempat persembunyian pada ketika itu. Dan dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hiyal qiyamah sumiyat bizalika biannaha tatummu ala kulli amrin ha'ilin mufazzir. Jadi dikatakan dinamakan kiamat sebab pada ketika itu semua yang ada akan terkena dengan penghancuran dan kebinasaan. Dan pada itu semua akan kena. Dipanggil kiamat sebab hari bangunnya. Waktu itu barulah terasa bangunnya manusia dan seluruh makhluk Allah dengan bencana yang Allah berikan. Dan tidak ada seorang pun yang akan terselamat. Kan dalam surah kiamat Allah sebut, ketika mana manusia sedang ketakutan dengan berlakunya kiamat, mereka akan tanya pada Allah, yaqulu yawma idzin ainal mafar. Pada ketika itu mereka akan tanya pada Allah, mana tempat nak lari, nak sembunyi. Allah jawab, kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Katakan wahai Muhammad, kepada ketika itu sesekali kamu tidak akan menjumpai tempat persembunyian, kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Waktu itu nak lari, larilah, pergilah balik pintu ke, pergilah masuk dalam terowong ke, pergilah tempat yang kukuh sekalipun. Kalau mati pun Allah kata, walau kuntum fi buyutin musayyadah, walaupun kamu berada pada benteng yang kuat, kalau mati nak datang, mati. Tapi ini lebih hebat lagi. Pada ketika itu semua yang tersembunyi takkan selamat. Baru ini berlaku bom dekat lupa saya, Beirut, Lebanon. Jadi bom itu walaupun skalanya besar dan mengorbankan sampai ribuan orang, tapi ada yang selamat tak? Ada. Yang sembunyi bawah meja selamat, yang jauh sikit selamat, yang tak kena tindihan daripada bangunan selamat. Jadi sekadar dia merasai gegar tapi masih selamat. Boleh jadi selamat. Tetapi ketika mana hari kiamat, dah tak ada tempat selamat. Pada waktu itu semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah selepas daripada itu. Kita nak lihat kiamat bukan hanya kiamat, tapi kita nak lihat kiamat apa selepas daripada kiamat. Kalau kiamat hanya kiamat, maka manusia tidak akan beriman pada Allah. Mati-matilah. Kalau mati sekadar mati, manusia tak akan ingat apa yang dia nak buat selepas kematian. Tapi kalau dia fikir lepas mati apa, yang itu yang kita nak. Mati-matilah. Bukan cerita mati, kita cerita apa lepas mati. Lepas mati apa? Allah kata, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakan. Hari itulah manusia akan teringat-ingat amalannya, apa yang dilakukan daripada kebaikan dan apa yang dilakukan daripada kejahatan. Dan dia akan melihat bahawa apa yang dilakukan itu mudawwanan fi sahifati a'malih, ia terbuku pada lembaran kitab amalnya. Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ini kitab ni ditulis depan, Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman. Siap nombor IC lagi nak. Bukan aku punya ni, memang kamu punya. Dan pada ketika itu kan Allah sebut dalam surah Kahfi, kan, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi. Kamu akan melihat golongan yang ingkar pada Allah gementar dan menggigil atas apa yang berada pada dalamnya.
Maka dia kata apa? Ma li hadzal kitab. Kitab apa ni? Ni kitab apa ni? Dia kata, la yuradiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan pada ketika itu tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil kecuali tertulis padanya. Yang besar kamu buat tertulis, yang kecil pun tertulis. Dan kamu akan dapati apa yang kamu buat itu hadir kepada kitab tersebut walaupun telah lupa. Tanggal yang ketiga bulan Muharram 1442 pada jam 6.44 pagi. Pada ketika itu dia sedang tidur dalam kuliah. Contoh, tertulis, nampak. Tahu pula malaikat ni aku tidur. Nampak? Pada ketika itu tak ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah punya baik dan Allah punya adil. Tidak ada seorang pun di kalangan hamba Allah yang akan terzalimi. Kerana setiap daripada apa yang dicatatkan, apa yang dibuat dicatat. Tak ada. Kalau di dunia boleh jadi kita tak nampak kejahatan seseorang apabila dia menyembunyikan. CCTV yang memerhatikan pun dia ada tempat kan. Kat situ je nampak. Kalau kat situ nampak. Tapi kalau dia pergi tempat lain tak nampak. Tersembunyi apa yang dia buat. Tapi Allah tidak zalim. Begitu orang yang melakukan kesalahan di dunia. Hakim dia akan dakwa berdasarkan fakta dan bukti. Bukan hanya fakta. Fakta ada, bukti tak ada, lepas. Tapi Allah akan datangkan semua supaya setiap orang diadili dengan benar. Dan pada ketika itulah mereka akan nampak apa yang mereka buat dan teringat-ingat. Kan? Dah kiamat, bangun sahaja, maka kita amalan akan dipamerkan. Apabila dipamerkan, barulah dia tahu dahulu amalannya kurang. Barulah dia tahu bahawa dosanya banyak. Barulah dia tahu pada ketika itu, andai kata aku boleh hidup balik, aku akan buat begini. Sebab apa? Berlakunya kiamat. Kenapa dipanggil kiamat? Hari bangunnya manusia daripada tidurnya untuk diperhitungkan akan amal. Patutnya kenapa dinamakan kiamat? Kiamat kan binasa. Tak payahlah kiamat. Masuk kiamat tu bangun. Kenapa hari kiamat hari bangun? Patutnya ceritalah hari kiamat hari hancur. Kan Thammatul Kubra, hari hancur, senang. Tapi kenapa nama kiamat? Sebab lepas kiamat bangun. Jadi Allah nak cerita apa lepas kiamat, bukan apa ketika mana berlakunya kiamat dan apa yang terjadi pada ketika itu. Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya, dan Allah akan mempamerkan akan neraka dan manusia akan memandang dengan panca inderanya, iaitu mata dan penglihatannya, dan ia akan merosakkan setiap yang melihatnya. Dan setelah itu Allah cerita bahawa manusia itu akan terbahagi kepada dua golongan. Jadi pada ketika itu manusia akan nampak neraka a'yana, dengan mata. Kita ni tuan-tuan, puan-puan sekarang, tahu tak neraka? Tahu. Nampak tak? Tak. Tapi apa yang kita tahu? Kita tahu dengan pendengaran kita. Kita dengar bahawa neraka itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kita tahu bahawa neraka itu tempat sudahnya orang jahat. Kita tahu neraka itu tempat azabnya Allah didirikan kepada siapa yang ingkar pada arahan Allah. Tahu, yakin, belum tentu. Sebab apa tak nampak? Manusia dia suka kepada benda yang nampak. Dia tak nampak tak. Tetapi dalam Islam konsepnya kita bukan perlu nampak dengan mata. Cukup beriman bahawa ini Al-Quran. Apabila di Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah yang turun, beriman tak dengan Allah? Ya, beriman dengan Allah. Yakin tak dengan Allah? Ya, yakin dengan Allah. Kenapa menafikan kata-kata daripada Allah? Adakah kata-kata daripada Allah ada terkandung padanya dusta? Buku yang kita baca boleh jadi ada dusta yang ditulis oleh manusia. Tapi buku yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, bahawa ia tidak memiliki sebarang dusta. Sebab itu permulaan surah Al-Baqarah pun Allah kata sifat orang beriman pada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas solah. Pertama sifatnya apa? Mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib. Apa yang ghaib? Syurga, neraka, dosa, pahala. Ini perkara ghaib yang tak nampak. Jadi
Jangan tunggu nampak. Dah nampak ketika itu tak cukup dah apa yang kita nak buat. Banyak kali saya ulang surah As-Sajdah pada lembaran yang kedua. Selalu kita baca surah Sajdah hari Jumaat, ketika mana kita hari Jumaat subuh kita baca surah Sajdah. Jadi yang boleh baca, sebaiknya baca kan pada lembaran yang kedua. Kan apa bunyinya? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kamu melihat golongan yang ingkar pada Allah, nanti akan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Tundukkan pandangan sikit, tunduk kepala lagi bawah. Jadi tunduk tu sebab apa? Malu nak menghadap depan Allah. Malu dan menginsafi apabila dia mengetahui bahawa dia akan dihukum oleh Allah. Apa kata-kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami telah lihat dan kami pernah dengar dahulu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami, kami nak beramal dengan amal soleh, kami dah yakin. Jadi dia minta kembali. Tapi kata-kata daripada Allah, ketika mana Allah sebut kata-kata golongan yang ingkar pada Allah, dia memulakan dengan apa? Absarna, wahai Tuhan kami ni, kami dah lihat dah neraka. Kami dah lihat ni sekarang neraka. Wa sami'na, dan kami pernah dengar dulu. Orang ingkar pada Allah, mereka ni nak apa? Nak lihat dulu baru nak percaya dulu. Nak percaya yang lama. Kita orang beriman jangan tunggu lihat, dengar cukup beriman. Tapi bukan betul pun ustaz sebut. Tak betul pun ayat ni, belum nak mati, nanti taubatlah. Itu dia panggil tak beriman. Nak tunggu lihat, silakan nak tunggu lihat. Tapi kita akan dapat melihat ketika mana memang kita akan jadi ahli neraka. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi. Dah nampak Allah akan pamer. Betul orang yang pamer ni, dia akan kata dengan Allah, ya Allah kami dah lihat, nampak tu neraka. Dan kami pernah dengar dahulu. Kan cara Allah menjadikan manusia. Dalam surah Sajdah juga Allah sebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan mata hati. Allah kata kami jadikan kamu dahulu dengar. Kita ni manusia kena dengar dulu. Lepas dengar baru lihat. Bayi pun sama, dia dengar dulu baru boleh lihat. Jadi Allah ajar kita dengar cukup dah, tak payah tunggu lihat. Memang itu konsep. Kita tak nak juga lihat. Nampak neraka baru nak percaya. Dah percaya dah tak ada kesempatan. Dia kata apa? Ya Allah kembalikan kami, kami nak beramal dengan amal soleh, sesungguhnya kami telah yakin. Maka Allah kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, kami boleh bagi semua hidayah daripada kami. Tapi kami punya janji, kami akan penuhkan neraka dengan jin dan manusia. Maka Allah kata apa? Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum haza. Inna nasinakum. Rasai atas apa hari yang kamu lupakan dahulu. Dulu cerita tentang syurga neraka, kamu tak ingat. Dulu cerita dosa pahala, kamu tak indah. Maka Allah kata apa? Inna nasinakum. Hari ini kami lupakan kamu. Fadhuqul azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasai azab yang pedih dan kekal atas apa yang kamu kerjakan. Kalau dunia kita lupa Allah, nanti akhirat Allah lupa kita. Mana lebih mudarat? Tak nak ingat Allah, sila tak nak ingat Allah. Sila tak nak sembahyang, sila buat jahat, sila. Tapi ingat ketika mana Allah sebut inna nasinakum, kami akan lupakan kamu hari ini. Fazuqul azabal khuld, rasai kami azab yang pedih. Masa tu gigil ke takut tak? Ya Allah, ya Allah, merayu. Tak ada dah. Tak ada orang mati hidup balik. Yang ada cuma azab daripada Allah. Sebab itu kena ingat, jangan tunggu melihat neraka. Pandang neraka pun minta Allah palingkan. Paling pun cukuplah. Pandang sahaja seksa. Pandang belum masuk. Dan bagaimana golongan-golongan yang Allah akan bahagikan mereka? Di antara dua golongan, yang pertama asyqiya, mereka yang
akan mendapat kecelakaan. Yang kedua su'ada, mereka yang mendapat kebahagiaan. Maka Allah lanjutkan, Allah kata fa amma man tara wa athara al-hayatad dunya, maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Ada pun orang yang melampau perbuatan derhakanya. Jadi sesungguhnya mereka yang melebihi had kekufuran dan keingkaran pada Allah. Apa yang mereka lakukan? Wa atharal hayatad dunya, iaitu mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Dia melebihkan dunia yang binasa berbanding akhirat yang kekal. Dia memenuhkan kehendak-kehendak nafsunya dengan memenuhkan kehidupannya perkara yang diharamkan oleh Allah, dan tidak menyediakan akan persiapan untuk akhiratnya dengan amal soleh. Ini yang mereka buat. Maksud melampaui batas itu, mereka yang terkesan dengan hidup dunia. Silakan nak ambil manfaat daripada dunia, tapi kena ingat bahawa dunia baqiyah, dunia faniyah, dunia itu binasa. Kan? Kita makan, dia silakan makan, tapi buat apa nak makan banyak sangat? Kesan jadi, lastnya jadi apa? Lastnya jadi tai je, jadi najis. Yang sampai dengan makan itu sampai kita nak bersusah payah. Sedangkan tahu makan sikit lagi lapar balik, makan sekadarnya lah. Bukan kata tak boleh makan, kena makan untuk hidup, tapi sekadar. Dunia bukan kata tak boleh ambil dunia, ambil, tapi kena ingat sifat dunia faniyah, binasa. Mana yang kekal? Akhirat, baqiyah, kekal. Yang benda yang tak kekal ni jangan terlalu sibuk padanya, sekadarnya sahaja. Dan kena ingat, apa sahaja yang kita buat di sini, dia ada dipanggil yaumul jaza, hari pembalasan. Setiap daripada kita buat ada balas. Balasnya apa? Buat dosa, balasnya dosa dan neraka. Buat baik, balasnya pahala dan syurga. Jadi kena ada persiapan. Persiapan untuk tempuh hari kematian. Dan apa selepas daripada kematian. Jadi golongan yang begini nanti Allah akan berikan kepadanya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Itulah tempat yang akan menjadi rumah dan kesudahannya, yang tidak ada rumah sebandingnya. Kalau pergi rumah yang buruk, kotor, penuh dengan najis, dan tidak ada sebarang keselesaan, dan tidak ada tempat untuk baring ataupun tempat untuk berehat. Tengok apa jenis rumah ni. Dalam buruk, busuk pula. Dalam busuk, sempit. Dalam sempit, apa pun tak ada. Dan tidak ada rumah yang lebih teruk berbanding neraka. Yang kita lihat teruk ini, neraka jauh lagi teruk. Tidak ada rumah seteruknya neraka. Hidup di dunia, kecil mana pun rumah, busuk mana pun rumah, sempit mana pun rumah, itu lebih baik berbanding neraka, tempat penginapan kepada siapa yang ingkar pada Allah. Jadi dunia kita kat rumah kan, kita nak, kenapa Allah bandingkan begitu? Sebab manusia ni dengan rumah sangat sangat ada perasaan untuk dia mendiami rumah yang baik. Rumah ni tempat kita mencari ketenangan selepas penat mencari kerja ataupun mencari rezeki. Balik rumah nak tenang. Lepas tu orang sanggup habis beratus ribu, berjuta untuk rumah. Ada orang dah ada rumah cantik beli lagi, tak puas hati. Apa? Lepas tu cat, kejap warna oren, kejap warna hijau, kejap warna merah, kejap. Kenapa? Sebab dia nak tenang mata. Tak tenang ha? Ada perempuan ubah pula. Pasal bunga kat sini, oh tukar sini. Betul tukar sana. Awak kenapa tukar je? Tak nak, tak sedap mata lah. Jadi dia akan cuba untuk menghiasi. Kenapa? Itulah tempat dia nak rehat. Kan duk tenang, tengok kat dinding, tengok atas, Allah, tenang. Jadi itu tempat kita nak balik untuk kita berehat. Nanti tempat hujung kita balik itu mana? Akhirat. Ini hujung. Sepatutnya rumah yang kita nak sedia di akhirat lebih besar berbanding dekat sini. Kat sini kita sanggup buat apa pun untuk dapat rumah selesa. Tapi kenapa tak nak buat sesuatu untuk dapat rumah lebih selesa yang hidupnya lebih lama? Dekat sini kejap je, lepas tu pergilah. Hujungnya rumah kita kubur juga.
Tapi akhirat itulah hujungnya. Kalau neraka, nerakalah waliyazubillah. Itulah tempatnya, dah tak ada tempat lain dah. Kalau syurga, syurgalah. Maka ini tempat yang tidak ada rumah sebagaimana tempat tersebut, dan mereka yang diberikan Allah dengan kebaikan. Siapa mereka? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takutkan keadaan sesama ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya serta menahan dirinya daripada menuruti akan hawa nafsunya. Jadi golongan yang begini, siapa mereka? Mereka yang takut dengan keagungan dan gerun dengan kehebatan Tuhannya, dan ia takut bahawa nanti dia akan menghadap akan Tuhannya dan akan dipamerkan akan amalannya. Jadi pertama, orang yang nak tahan nafsu. Sebelum Allah kata wa nahan nafsa 'anil hawa tu, Allah kata wa amma man khafa maqama rabbih. Pertama, sifatnya mesti takut untuk berhadap depan Tuhan. Kita, bang, ya, sekejap lagi bos panggil. Jadi ketika mana kita dipanggil oleh bos, sebelum menghadap, ada persiapan tak? Persiapan. Bos panggil, apa pula? Tengok balik kerja, apa yang belum siap, ada tak kena ke, tengok nak pakai baju apa. Apatah lagi, bos lagi besar. Bos mana? Ketua bahagian. Ketua bahagian je. Habis, bos mana? Jadi dia kata, bos tu, ibu pejabat, dia panggil. Pengarah panggil. Lain macam. Depan pengarah, siapa panggil pula? MB. MB panggil, Menteri Besar. Lagi gerun. Siapa panggil? Sultan Johor. Lagi takut. Kenapa? Sebab lagi besar kedudukan orang tersebut, kita akan punya persiapan lagi dahsyat. Siapa yang maha besar? Allah. Kalau kita fikir nanti kita punya lepas hidup ni kita akan berhadap di hadapan Allah, adakah kita tak buat persiapan? Nak hadap Allah ni, Allah itu siapa dia? Kan setiap hari kita sebut Allahu Akbar. Apa maksud Allah Akbar? Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar berbanding Allah. Dan apabila kita nak menghadap yang kepada yang Maha Besar, persiapannya pun kena besar. Nanti aku akan dihadap di hadapan Tuhan. Maka dengan sebab takutnya kepada Allah, apa yang dia buat? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia akan menghalangi dirinya daripada melakukan maksiat dan daripada melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, dan dia akan memenuhi nafsunya. Maksudnya dia akan mengekang nafsunya untuk dia melakukan apa yang diredai dan untuk meraih kesukaan dan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bos dah panggil, pertama dia mesti rasa gerun dengan bos, takut, dan kemudian apa yang dia kena perhatikan, ada tak aku buat sesuatu yang bos tak suka. Tengok, adalah sekian. Jadi pastikan tidak melakukan apa yang bos tak suka, pertama. Yang kedua, bagaimana pula cara nak tackle hati bos. Jadi, pertama jangan buat apa bos larang. Bos kata masuk kerja tepat waktu, masuk. Bos kata jangan curi tulang, tak. Bos kata jangan ambil rasuah, jangan curi duit company, tak. Jadi pertama jangan buat bos tak suka. Okey. Lepas tu cukup ke? Tak. Kita nak buat apa yang bos suka. Bos suka datang awal, bos suka kerja rajin, bos suka tambah hasil untuk company, itu bos suka. Jadi kita kepada Tuhan, kepada Allah, pertama jangan buat Allah tak suka. Apa yang Allah haramkan, yang Allah larang. Yang kedua, bagaimana nak raih Allah punya cinta pada kita. Buat yang Allah suka. Allah suruh kita solat, kita bukan hanya solat 5 waktu, tambah dengan yang sunat. Allah suka kita zakat, kita bukan hanya keluar zakat, kita keluar juga sedekah dan wakaf. Allah suka kita untuk buat baik, kita bukan hanya buat baik kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang kita tak kenal kita buat baik. Jadi ini dipanggil tambah cinta. Jadi kita kena buat, kita jangan buat apa yang Allah tak suka, dan kita kena buat apa yang Allah suka, iaitu apa yang Allah telah tentukan buat kita. Maka tempat kepada golongan yang begini, apa dia? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka apa yang dia akan dapat adalah sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya, iaitu tempat ia akan menjadikan itu sebagai rumah dan tempat pulangnya,
iaitu syurga yang memiliki segala nikmat, dan tidak ada rumah yang lebih indah berbanding syurga Allah, yang mana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Allah menyatakan wa arduhas samawati wal ard, dia punya lantai syurga sahaja seluas bumi dan langit. Lantai, maksudlah arduha. Ardun ni dipanggil keluasan. Kita beli rumah, pertama yang kita nak lihat apa? Luas. Kan luas, berapa kaki? 60 kali 30. Kecilnya rumah sekarang tuan-tuan. Kecil 300,000. 300,000, kecil setengah juta. Gila ke apa company nak cepat kaya? Tengoklah rumah-rumah lagi ni, rumah nak pergi jalan stadium. Kan stadium JDT kat sini, takkanlah rumah murah. Mesti rumah naik harga. Sekangkang kera dalam bahasanya, ya Allah, mahal. Tanah pun mahal. Dalam kecil mahal pula. Kenapa? Sebab nak cerita harga keluasan itu mahal. Sebenarnya yang lebih mahal harga luas, bukan harga bangunan. Tanah itu lebih mahal. Jadi kita nak tak satu rumah seluas padang bola? Sukanya. Kalau tuan-tuan ada tanah lebih untuk lot rumah dekat kampung, bagi kat saya. Bagi, jangan jual, bagi. Bagilah ustaz. Siang saya nak buat rumah ni banyak kali nak buat, tapi tak ada orang nak bagi tanah. Kan? Duit nak buat rumah insya-Allah lah kita boleh cari. Tapi tanah tak ada. Tuan-tuan ada tanah insya-Allah pahala besar. Ustaz nak. Insya-Allah kalau ada tanah lot untuk buat rumah. Tapi jangan nama tuan-tuan lah, tukar nama lah. Urusan pindah nama saya urus insya-Allah. Pergi pejabat tanah sekali pindah nama, senang je. Jadi kita nak tanah luas. Dalam syurga Allah kata syurga itu dia punya tanah, dia punya luas seluas bumi dan langit. Dia punya luas tanah sahaja untuk kita tau, bukan kongsi. Bayangkan ni yang setinggi kita tengok langit tu lagi besar daripada itu kita punya tanah. Nak guling-guling, nak kelentang, nak terbang sila. Sepulang terpulang tuan-tuan. Ketika mana nak dalam syurga tu nak lari ke mana sila, hujung sana, hujung sini, depan, belakang. Tak ada orang nak halang. Tuan-tuan nak lari kat sini boleh. Kau masuk rumah aku kenapa? Baru ketuk paku dekat dinding, orang sebelah dah ketuk. Bisinglah. Kongsi dinding kan, walaupun hebat mana rumah kita, rumah teres, kongsi dinding. Rumah flat, kongsi dinding, kongsi lantai, kongsi bumbung. Nak kata kita ni itulah rumah. Tapi kita nak rumah besar tak? Nak. Tak apalah dekat dunia tak dapat, yang penting dapat dekat akhirat. Apa dia? Iaitu rumah yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dekat dunia rumah kita besar, tapi dekat akhirat rumah tak ada. Waliyazubillah. Jadi tak apalah rumah dekat dunia kecil, sekadar tempat untuk kita boleh rehat, boleh tidur, boleh kita membesarkan keluarga, mendidik anak-anak, berhimpunnya keluarga. Cukuplah sekadar itu. Tapi syurga tempat kita hujungnya. Ini yang kita nak insya-Allah. Jadi nampaknya tak boleh nak habis juga. Jadi kita akan habiskan pada 2 minggu akan datang. Tapi kita punya kuliah minggu kedua, ini minggu keempat, minggu depan minggu kelima, minggu satu lagi minggu pertama. Maksudnya 3 minggu tu kan, kalau ikut dia punya kiraan lah. Ini 22, minggu depan 29. Kemudian baru masuk September, minggu pertama, baru masuk minggu kedua. Maksudnya 3 minggu lah kita tak jumpa. Jadi kita akan jumpa minggu kedua pada bulan September insya-Allah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas apa yang disumbangkan sepanjang tahun-tahun yang lalu. Jadi ada sedikit perbahasan ulama berkaitan, sebab ini timbul persoalan terutama musim-musim PKP ni. Musim PKP pertama masuk masjid Jumaat beratur. Kan beratur. Dah tetapkan pada jemaah masjid untuk datang awal. Pukul 1 tutup pagar. Pun degil juga. Satu suku pun masih ketuk. Marah. Kita nak bagi display tapi orang degil. Jadi dipanggil waktu untuk dapat fadilat kelebihan datang awal ke masjid. Jadi bila berakhir, nanti ada orang tanya, ustaz, bila berakhir waktu dapat fadilat datang awal ke masjid? Dan kita beratur ni, nanti nak potong queue. Kenapa? Nak masuk awal dapat pahala. Sebab apa tu? Itu ustaz dah mula tazkirah. Jadi kena ingat,
dalam hadis Nabi SAW yang berkaitan datang awal ke masjid, dia bermula daripada saat pertama. Masa saat pertama tu lepas syuruk, maka bermulanya waktu datang awal. Tapi waktu ini datang awal tak dibenarkan, awal sangat. Dia paling-paling kata buka pagar 12 suku ke 12. Itu waktu. Kira kalau ketika mana pagar ditutup, memang tak boleh hadir jam 10, jam 9, tak boleh kan? Tutup kan? Boleh hadir bila? Saat pagar dibuka. Maka saat pagar dibuka dikira waktu pertama. Waktu dapat unta, tu waktu pagar dibuka 12 suku. Tu jangan kata ustaz nak masuk awal juga. Jadi akhirnya gaduh. Islam itu indah. Kenapa Rasulullah tak letak masa pukul berapa supaya waktu itu fleksibel. Kalau kebetulan tak boleh masuk, maksudnya ketika mana pagar mula buka baru kira waktu pertama. Kalau ada 5 waktu daripada jam 12 suku sampai 1 suku, maka bahagi 5 1 jam pun lebih kurang 12-13 minit satu waktu. Masuk minit kedua, jadi waktu kedua dapat dapat lembu, dapat kambing, dapat ayam, dapat telur. Kan kita punya yang kata. Bila berakhir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'adal imamu 'alal mimbar, ketika mana imam naik mimbar, ghuliqatil suhuf, maka ketika itu malaikat akan menutup buku. Maksud tutup buku tu buku pahala datang awal. Jangan kata tengok kan datang. Imam dah naik mimbar belum? Dah. Tak payah datang lah. Kenapa? Malaikat tutup buku. Datang pun tak guna. Tak. Yang tutup buku tu untuk pahala datang awal. Tapi kewajipan solat masih ada. Jangan kata malaikat tutup buku tak payah datang. Imam dah naik mimbar tak sempat. Kena datang juga. Jadi ketika mana imam mula naik mimbar, waktu itu baru terhapusnya pahala datang awal. Imam naik mimbar, sebab kadang-kadang ada yang cakap juga, ustaz, kalau imam datang awal, ada yang marah, imam datang awal, imam datang pukul 11, akhirnya pahala habis. Tak, bukan waktu imam datang awal, dan bukan waktu ustaz datang awal. Bukan ustaz datang pukul 12.30, ustaz mengajar ke apa, kira waktu afdal hilang. Tak? Dalam hadis sebut iza sa'adal imamu 'alal mimbar, imam naik mimbar, imam jejak kaki pada tangga pertama, baru ketika itu buku pahala datang awal tertutup. Sebelum itu masih. Sebab tu ada tempat kadang-kadang kan dia nak bagi pahala awal tu, imam tu naik lambat sikit. Okey. Baru innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan Bilal pegang tongkat tu kan. Waktu imam capai tongkat naik, masa tu baru habis. Sebab tu ada masjid kadang dia lewatkan sikit. Bukan lewat sangatlah, 5 minit lebih ke 2-3 minit lebih. Supaya apa? Nampak masih ada orang kerja-kerja nak datang. Tunggu dia orang duduk baru innallah, supaya dapat pahala awal. Jadi waktu bila habis? Waktu imam naik mimbar. Jadi itu kita nak faham lah. Sebab kadang-kadang waktu PKP ni ramai, kadang-kadang kita tak dapat pahala awal kan, masih dapat. Bila habis? Bila imam naik mimbar. Tapi adakah kita nak waktu imam naik mimbar baru datang? Janganlah, itu dah telur ayam. Telur ayam, nak telur. Tuan-tuan nak makan telur ke nak makan? Ustaz, roti telur sedap juga. Nak telur tak apalah, kita bagilah telur. Tapi jangan sampai telur pun tak dapat. Jadi sebaiknya kita datang awal. Maksudnya 12 suku tu mula waktu pertama sampai 12.30, kemudian 12.45, 12 pukul 1, kemudian 1 suku, ada 5 waktu itu. Itu waktu-waktu yang kita kena kejar, dan mudah-mudahanlah kita ini golongan yang sentiasa nak datang awal, dan kita nak bagi faham bahawa ada masa untuk datang awal, dan sebab itulah digalakkan sebelum imam naik mimbar tu pagar tutup. Kan, supaya sian dekat Bilal, sian dekat Noja nak jaga, dia nak dengar khutbah juga, dia pula tak dapat pahala datang awal. Kenapa? Tak masuk masjid, tunggu orang kat luar, kesian dekat dia. Jadi sebab itu sebelum imam naik mimbar tu tutup pagar. Kadang-kadang kena tegas juga. Orang ni kata, kita kena ingat orang yang khidmat tu pun nak solat, nak tempat. Tapi kalau tak tegas, ni sekadar pandangan peribadi. Tuan-tuan jangan kata ni pandangan jabatan agama, tak, pandangan peribadi saya. Hari ni tegas, minggu depan orang akan ikut. Tapi kalau hari ini kita rasa kita masih budi bicara, minggu depan kata tak apa lambat, nanti buka juga. Jadi biar tegas supaya mereka ikut
SOP kita ikut undang-undang yang kita buat. Sebab kita kesian dekat orang yang jaga. Akhirnya orang yang jaga tak dengar khutbah. Orang yang jaga pula tak dapat pahala, fadilat, kelebihan datang awal. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala-gala sepanjang kita kenal tahun-tahun yang lalu. Kalau kira-kira ni dah 10 tahun dah saya ngajar kat sini, layaklah menerima anugerah Ustaz 10 tahun. Satu dekad. Anugerah dengan hadiah. Anugerah, hadiah tak ada. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Kita akan sambung nanti bulan hadapan pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-42 insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.